Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi pada pagi ini. Kita akan bincangkan mengenai sambungan yang 2 minggu yang lalu, kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, mengenai dengan bacaan Al-Quran. Bila sebut tentang bacaan Al-Quran kepada orang lain, adakah dibenarkan ataupun tidak? Apa yang berlaku pada masa kini mengenai dengan pembacaan Al-Quran tetapi dengan bayaran, iaitu orang yang kita panggil untuk bacakan beberapa patah, beberapa kerat daripada ayat Al-Quran, ataupun kita berikan tempoh dalam masa 15 minit bacakan Al-Quran dalam sesuatu majlis, tanpa ditentukan berapa ayat, tapi ditentukan masa. Kemudian dia memberikan pahala bacaan tadi kepada si mati. Mana kita upah orang baca Quran, habiskan 1 juzuk, habiskan 30 juzuk, ataupun kita bagi dia baca Quran dalam tempoh 5 jam, kemudian kita suruh dia niatkan pahala ni kepada orang yang bayar duit kepada dia. Adakah sewaan seperti ini sah ataupun tidak? Adakah halal kepada orang yang membaca Al-Quran mengambil upah daripada bacaan tersebut? Di sini ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Pendapat yang pertama mengatakan sewaan ini adalah sewaan yang tidak sah. Kerana bila sebut tentang sewaan, dia mesti sewaan yang jelas. Contoh, bila tuan-tuan sewa rumah, mesti tuan-tuan tahu tuan-tuan boleh mengambil manfaat daripada rumah tersebut. Maksud mengambil manfaat, tak kira lah tuan-tuan sewa rumah daripada saya, sama ada tuan-tuan nak duduk pun boleh, tuan-tuan nak bagi sewa kepada orang lain pun boleh. Sewaan di atas sewaan. Ya, betul, tuan-tuan dapat mengambil manfaat daripada sewaan tadi. Dalam isu ini, sewaan tersebut tidak sah. Sewaan membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada si mati tidak sah. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanafi. Cuma pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali tidak membenarkan. Kerana kalau kita lihat sewaan ini tak jelas. Kita sewa seseorang baca Quran untuk si mati, pahala tu sampai ke tak sampai, dapat manfaat si mati ataupun tidak, kita tak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bila tak tahu ini, maka sewaan tersebut seolah-olah tak pasti. Bila tak pasti, maka tidak sah. Dalam kitab Syarah Al-Hidayah, yang dinukilkan daripada Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan sesungguhnya Quran diambil upah dengan bacaan, la yastahiqu sawab, tidak berhak untuk mendapat pahala. Sama ada kepada mayat pun tak berhak mendapat pahala, kepada si pembaca pun tak berhak untuk mendapat pahala. Imam Al-Aini dalam Syarah Al-Hidayah juga mengatakan, dalam mazhab Hanafi juga ni, Imam Al-Aini, dia kata wa yamna'ul qari' lid-dunya, si pembaca Quran tidak mendapat apa-apa di kehidupan dunia ini, tak dapat apa-apa ganjaran. Bahkan orang yang memberi ataupun orang yang mengambil, dua-duanya berdosa. Ini lebih berat lah. Pendapat ini
mungkin sangat kita panggil sangat berat. Jadi kesimpulan dia, apa yang berlaku pada zaman kita sekarang ini, membaca Quran dalam beberapa petikan ayat ataupun beberapa juzuk Quran dengan mengambil upah, maka hukumnya tidak diharuskan. Kerana di dalam ibadat tersebut al-amru bil qiraah, ada suruhan untuk membaca, dan juga ada juga suruhan untuk memberikan pahala, untuk memberikan, niatkan pahala kepada orang lain. Jadi bila sebut tentang suruhan membaca, jadi bila baca bukan daripada kehendak hati dia, baca kerana duit, kerana harta. Fa in lam yakun lil qari' sawab li'adabin niyyah as-sahihah, sekiranya orang yang pembaca Al-Quran tidak mendapat pahala kerana tidak ada niat yang betul, maka di manakah sampai pahala tersebut? Di mana sampai pahala tersebut? Itu persoalannya. Dan kalaulah tidak, walau lal ujrah ma qara'a ahadun li ahadin fi hadzal zaman, kalaulah tidak mengambil upah, kalau tak ambil upah, maka sudah pasti tak ada orang baca Quran pada zaman ini untuk si mati. Tuan-tuan, bila panggil orang masjid, surau, baca Quran kepada si mati, kalau tak bagi apa-apa, saya rasa tak ada orang datang, sebab tak ada apa-apa ganjaran. Kalau tuan-tuan kata hari ini kita panggil orang masjid dalam 10 orang, kita baca satu surah Al-Baqarah contoh, tak kiralah baca di atas kubur ke baca untuk masuk rumah baru ke, kita bagi duit, itu adalah orang datang. Tapi kalau setakat jemput saja, tak ada bagi apa-apa, maka tak ada orang datang. Pada zaman sekarang lah, bal ja'alul Quran al-azim mukassaban, dijadikan Quran ni seolah-olah sebagai satu job, satu pekerjaan, dan juga satu perantaraan untuk mendapat habuan dunia. Dan dalam mazhab Hanafi dia agak keras sikit lah, tak membenarkan. Itu semua ibarat kita di dalam mazhab Hanafi, tak membenarkan mengambil upah di atas bacaan Quran. Dan dinukilkan daripada Ibnu Abidin juga, daripada Imam Ar-Ramli, bukan Ar-Ramli mazhab Syafi'i, tapi Ar-Ramli dalam mazhab Hanafi. Dia ada juga Imam Ar-Ramli, iaitu Al-Muftabih, pendapat yang difatwakan di sisi ulama Hanafi, iaitu jawazul akhdh, harus mengambil upah. Imam Ar-Ramli dalam mazhab Hanafi, dia kata hukumnya harus untuk mengambil upah di atas bacaan Quran, istihsanan. Istihsan kerana dianggap perkara tersebut baik, ala ta'limil Quran, terutamanya dalam pengajian Al-Quran, la ala al-qira'ah al-mujarradah. Tapi Imam Ar-Ramli dalam mazhab Hanafi ini, dia menyatakan tidak boleh mengambil upah di atas bacaan semata-mata, tapi di atas mengajar Al-Quran itu dibenarkan. Dan dia menyatakan juga, kalau kita lihat dalam kitab Tatarkhaniyah dalam mazhab Hanafi, iaitu pembacaan Quran untuk si mati, dan sampaikan pahala kepada bacaan tadi kepada si mati. Dan dia menyatakan status akad suruhan pada ketika itu adalah dipanggil sebagai ujrah, sewaan. Sewaan tersebut hukumnya adalah batil, hukumnya batal, dan dia adalah satu perkara bid'ah. Dan tidak pernah seorang pun di kalangan Khulafa ar-Rashidin, sama ada Abu Bakar, Umar ataupun Uthman ataupun Ali, mereka tidak pernah melakukan perkara ini, iaitu membaca Quran, sedekahkan kepada si mati. Kalau ada, dah pasti sampai riwayat kepada kita. Jadi dia menyatakan dalam mazhab Hanafi, kesimpulannya melarang keras membaca Quran kepada si mati, kerana itu adalah akad sewaan, membayar upah kepada seseorang untuk membayar upah untuk membaca Quran kepada si mati ataupun kepada orang lain, maka itu hukumnya tidak sah. Tetapi ada sedikit kelonggaran daripada Imam Ar-Ramli dalam mazhab Hanafi, dinukilkan daripada kitab Ibnu Abidin, menyatakan dibenarkan, tapi
khusus, dispesifikkan untuk ta'limul Quran, untuk mengajar Quran sahaja, bukan semata-mata bacaan. Kemudian kita lihat dalam mazhab Hambali, mereka mengharuskan pula, makna longgar. Ada mazhab yang terlampau ketat keras, ada yang terlampau longgar. Mereka ulama dalam mazhab Hambali, mereka mengharuskan. Mungkin kita mengguna dalam isu pembacaan Quran ini, kita lebih cenderung kepada mazhab Hambali, tidak guna mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i tak dibenarkan untuk membaca Quran kepada, tidak membenarkan, tak harus untuk baca Quran kepada si mati. Mazhab Hambali kata harus mengambil upah tanpa apa-apa syarat. Seperti itu juga mereka mengharuskan al-ju'alah ala zalik. Ju'alah ni beri upah, boleh, tak ada apa-apa syarat. Imam Al-Buhuti dalam kitab dia Kasyaful Qina' dalam mazhab Hambali lah, dia kata apa, wa yahrum wa la yasihhu ijarah ala amalin yakhtassu fa'iluhu an yakuna min ahli al-qurbah wa huwa muslim. Haram dan tak sah sewaan di atas amalan yang khusus kepada si pembuat, si pelaku. Contohnya bila macam semayang, puasa, tak boleh kita upah orang, sebab itu kena si pelaku tu buat, orang tu kena buat, dia tak boleh upah orang lain, hukumnya haram. Wala yaqa'u dzalikal amal illa qurbah li fa'ilihi kal hajj. Dia kata sebarang amalan ibadat tak akan berlaku dalam sewaan, dalam perkara ibadat qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dalam bab haji itu dibenarkan, dan juga dalam bab umrah itu dibenarkan, dan ketika azan dan seumpama dengan azan iqamah ataupun imam dalam solat itu dibenarkan. Bagaimana gambaran dia? Contohnya imam sakit, dia call imam satu lagi suruh ganti dia, tu boleh. Ataupun dia muazzin, dia sakit, dia call muazzin satu lagi, Bilal seorang lagi, gantikan dia, itu dibenarkan. Itu tidak ada tidak ada perbahasan di kalangan ulama, itu memang dibenarkan lah. Cuma dalam masalah imam dan Bilal ni, dia ada satu sudut yang lain, dipanggil apa? Dipanggil kita panggil bertoleransi, dan juga kena faham lah. Kalau dia dah sakit, contoh subuh ni, contohnya subuh dia sakit, bagi tahu kepada imam setengah jam sebelum subuh. Imam seorang lagi, kadang-kadang imam seorang lagi pun dia bangun mungkin 5-10 minit sebelum azan subuh. Jadi kalau dia dah tahu dia demam daripada semalam, bagi tahu awal lah daripada semalam. Bila bagi tahu di hujung-hujung saat-saat akhir, maka akan berlaku sedikit gangguan, sedikit tidak berapa senang hati kepada imam yang seorang kata apa, kepada Bilal yang seorang lagi. Saya melihat dalam isu imam dan Bilal ini, sebenarnya saya melihat dari sudut yang lain. Saya melihat sebenarnya dalam bayaran kepada imam dan juga Bilal ni, saya lebih cenderung kita bayar kepada seorang aja, dialah Bilal, dialah imam. Contoh, kita kata imam satu waktu dalam RM30, satu waktu RM30 contoh. Kemudian Bilal mungkin satu waktu RM20. Jadi untuk lebih mudah, Bilal pun dia, imam pun dia. Jadi dia akan dapat satu waktu RM50 untuk dia, sebab kerja Bilal pun dia ambil, kerja imam pun dia ambil. Cuma di sini ada pro dan con lah. Mana ada benda yang baik, ada benda yang kurang baik. Benda yang kurang baiknya adalah bila tiba-tiba imam ada apa? Emergency, tak dapat hadir. Dialah Bilal, dialah imam. Kalau dia ada emergency, maka mungkin ada sedikit gangguan sebab tidak ada backup. Kalau ada Bilal, ada imam, kalau imam tu mungkin ada emergency, tiba-tiba pening, sakit, batuk, muntah, emergency tiba-tiba, jadi Bilal boleh gantikan dia. Begitulah juga dengan Bilal, mungkin imam boleh gantikan dia. Tapi ada pro dan con lah. Mana ada benda yang baik, ada benda yang kurang baik. Sebenarnya menjadi imam dan juga Bilal dalam satu waktu itu tidak menjadi masalah. Bukanlah perkara yang makruh. Bahkan ulama menyatakan kalau tidak ada bayaran apa-apa,
itulah kita panggil perkara yang dituntut dan disunatkan. Dalam kaedah fiqhiyah ada menyebut al-ithar fil ibadah matlub, mengutamakan diri sendiri dalam perkara ibadat adalah perkara yang dituntut. Jadi tuan-tuan, bila mana sesebuah surau yang tidak ada, kita panggil bilal rawatib ataupun imam rawatib, imam lantikan ataupun bilal lantikan, maka kena berebut dalam melaungkan azan. Sebab dalam azan ini ganjaran yang sangat besar. Di antaranya, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan panjangkan tengkok dia. Mana dalam ramai-ramai himpunan manusia di akhirat nanti, dia tengkok paling panjang. Tengkok paling panjang kita tak boleh samakan di alam dunia dengan di alam satu lagi. Sebab alam dunia ini, tengkok yang panjang dianggap perkara yang aib, perkara yang memalukan. Bukan orang yang normal tengkoknya panjang. Tapi bila di akhirat nanti, dia ada satu kebanggaan. Sebab apa kebanggaan? Sebab dia orang lain semua nampak. Tuan-tuan, bukan kata alam yang lain, alam akhirat juga alam dunia, di negeri yang berbeza pun tuan-tuan akan lihat perbezaan. Contoh, tuan-tuan pergi di negeri Sarawak, kaum apa, Iban ke apa ke, mereka ini Dayak ke Iban ke, mereka akan panjangkan telinga mereka. Panjangkan telinga satu kebanggaan dan satu kecantikan bagi mereka. Tapi bagi kita satu perkara yang pelik, janggal. Jadi tak boleh samakan tempat kita dengan tempat mereka. Kemudian dalam masalah bilal dan juga imam, kalau tidak ada lantikan daripada masjid ataupun surau, maka perlu berebut untuk, sebab Nabi bagi tahu antara perkara kalau manusia tahu tentang kelebihan pahala ibadat tersebut, lastahamu alaih, pasti mereka akan berebut, akan berundian siapa yang duduk pada saf yang pertama, siapa yang akan melaungkan azan. Sebab berebut-rebut pahala yang sangat besar. Kalau saya lihat dari sudut imam dan juga bilal, saya cenderung bilal ini lebih banyak ganjaran berbanding imam. Sebab dalam hadis cerita tentang kelebihan bilal, jarang dan tak adalah boleh dikatakan cerita tentang kelebihan imam ini. Yang ada pun Nabi kata al-imam dhamin, imam ini penjamin, garantor. Kalau ada makmum salah, imam tanggung. Sepatutnya makmum batal, kena buat sujud sahwi kalau secara sengaja. Tapi sebab tak sengaja kena buat sujud sahwi, tak perlu buat sujud sahwi, imam tanggung. Imam menjadi garantor, dia adalah dhamin, penjamin. Mana tugas imam berat. Bilal ini selagi mana syaitan dengar suara azan dia akan lari sampai tak dengar suara azan. Dia akan lari sejauh yang mungkin sampai tak dengar suara azan. Berbeza dengan imam. Bila imam Allahu Akbar, syaitan cepat-cepat lari masuk balik dalam sembahyang imam. Dalam ketika mana azan, syaitan lari. Ketika imam, syaitan datang balik. Jadi sebab itu kelebihan imam dan juga bilal ni, bilal jauh lebih baiklah daripada imam berdasarkan hadis-hadis yang datang. Tapi tak dinafikan Nabi tak jadi bilal, Nabi jadi imam. Jadi mana imam lebih baik? Jadi adalah pro dan kon je lah. Kemudian Imam Al-Buhuti menyatakan mengajar Quran juga boleh. Kita tak dapat mengajar, kita suruh orang lain mengajarkan. Wali anna min syarti hadhil af'al kaunaha qurbatan ila Allah, kerana syarat perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, azan, iqamah, imam, umrah, haji, mengajar Quran, itu semua perbuatan ini syarat dia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yajuz akhdhul ujrah, maka tidak dibenarkan untuk mengambil upah. Mengambil upah dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yasihhu akhdhul ju'alah ala dhalika ma yajuzu akhdhuhu alayhi bila syartin wa kadha hukm ruqyah. Dalam ibadat yang tak dibenarkan tu maksudnya adalah ibadat mendekatkan diri kepada Allah, ibadat seperti semayang, puasa. Adapun ibadat yang disebutkan tadi, azan, iqamah,
maka boleh mengambil upah tanpa sebarang syarat. Seperti itu juga ruqyah. Ruqyah ini dalam bahasa Melayu dia tak ada beza tau. Orang sebut ruqyah, ruqyah. Bila sebut dalam bahasa Arab dia ada beza. Qaf dengan hamzah. Ruqyah dengan qaf, ra, qaf, ya, ta. Ruqyah adalah bermaksud jampi. Kalau ru'yah melihat, ru'yah yang melihat anak bulan dipanggil ru'yah. Ra, hamzah, ya, ta. Ruqyah dengan qaf adalah jampi. Kita bacalah jampi apa-apa, kita panggil dalam bentuk rawatan. Contohnya orang kena rasuk, dia perlu ruqyah ke tidak? Ruqyah, bukan ru'yah. Ru'yah tu melihat anak bulan. Kadang-kadang orang tersalah juga mahram dengan muhrim. Dia ni bukan muhrim kamu ni, bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang berihram. Mahram adalah orang yang boleh, orang yang tak boleh kita nikahi, itu mahram. Contoh ibu saya dipanggil mahram kerana dia adalah orang yang diharamkan untuk saya kahwin, mahram. Kalau bukan mahram, orang yang halal untuk saya berkahwin. Perempuan luar, perempuan yang tak ada kena-mengena dengan saya, itu dipanggil mahram. Macam isteri saya dipanggil sebagai bukan mahram saya. Sebab apa bukan mahram? Sebab itu saya boleh berkahwin dengan dia, sebab dia bukan mahram saya. Bila sentuh dengan dia batal semayang, sebab dia bukan mahram saya. Tapi ibu adalah mahram, sentuh dia tak batal semayang. Adik perempuan saya, kakak perempuan saya, ataupun adik beradik makcik kepada saya, adik beradik ibu saya, adik beradik ayah saya, makcik-makcik belah ibu dan juga ayah, tak batal semayang, sebab mereka itu mahram saya. Yang kata bukan mahram, itu yang membatalkan semayang. Tersentuh perempuan lain, tersentuh siapa lagi yang bukan mahram lah. Isteri bukan mahram, sebab tu membatalkan sembahyang, membatalkan wudu, air sembahyang. Di sana ada pandangan kedua. Pandangan yang kedua, mereka menyatakan sah untuk kita sewa dalam pembacaan Quran. Ini pandangan kedua. Pandangan pertama yang saya bagi tahu tadi, dia adalah agak keras lah, terutama dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi pun ada ulama yang memberi keringanan, tetapi untuk mengajar Quran sahaja. Dalam mazhab Hanbali, mereka menyatakan boleh mengambil upah tanpa apa-apa syarat. Upah tu boleh ambil. Pandangan yang kedua, mereka menyatakan sah. Apa yang sah? Sewaan tadi sah, bacaan Quran saja, dan sedekahkan kepada si mati. Dan ini adalah pandangan mazhab ulama yang terkemudian dalam mazhab Maliki, dan juga sebahagian kecil ulama-ulama Syafi'i. Ada yang berpegang dengan pendapat ini, yang orang-orang Melayu kita pegang. Ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i, mereka berpegang harus al-istijar, minta upah kepada orang lain, bacakan Quran kepada si mayat, kepada si mati, dalam 4 gambaran. Mungkin sebahagian kita dah sebut pada 2 minggu yang lalu. 4 gambaran sahaja. Makna ulama Syafi'i, sebahagian ulama Syafi'i, mereka membenarkan untuk mengambil upah di atas bacaan Quran. Tapi bukan makna boleh ambil upah, bila-bila masa baca pun boleh ambil upah. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mereka ada qaid, ada syaratnya. Ada 4 syarat ini baru dibenarkan. Kalau tak ada, tak dibenarkan. Perkara yang pertama, baca tersebut mestilah baca di kubur, kerana akan kembali manfaat bacaan tadi kepada mayat, sebab turunnya rahmat. Tuan-tuan, bila mana ada orang sembahyang sunat rumah kita, ada orang baca Quran di rumah kita, kita suka, seronok, dan itu yang kita harapkan. Sebab tu bila orang baca Quran di rumah kita, kita tak akan biarkan dia pulang tangan kosong. Kita akan bagi buah tangan, bagi gift kepada dia, tak kira kurma ke apa ke, tak ada apa-apa, maka kita akan sediakan makanan untuk dia. Kita akan buatlah order makanan apa, kita akan beri makan. Sebab apa? Kita suka. Sebab manfaat bacaan Quran itu akan turun ke rumah tersebut. Apa dia yang turun? Rahmat dan juga keberkatan turun pada tempat tersebut. Sebab itu bila kita baca Quran di kubur, bila kita baca Quran,
maka kubur tersebut adalah turun keberkatan dan juga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab untuk kita mendapat upah bacaan Quran di kubur. Makna dari satu sudut kita lihat baca Quran ini sebenarnya baca Quran kerana bacaan, bukan. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat boleh mengambil upah ini kerana baca Quran di kubur bukan sebab bacaan tu. Disebabkan bila kita baca, maka rahmat akan turun di kubur tersebut, maka rahmat ketenangan akan sampai kepada si penghuni kubur. Sebab tu Nabi kata la taj'alu buyutakum, jangan kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Apa maksud rumah sebagai kubur? Iaitu tak buat ibadat langsung, baca Quran apa pun tak. Sebab itu sembahyang sunat yang afdal adalah sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat apa yang afdal di rumah? Semua sembahyang sunat afdal di rumah, melainkan sembahyang sunat yang menjadi syiar. Syiar ni apa? Sembahyang sunat tarawih disunatkan di masjid. Sembahyang sunat hari raya disunatkan di masjid. Ada sebahagian kata di kawasan tanah lapang, tak apalah. Yang kemudian sembahyang sunat gerhana, itu semua syiar, nak bagi tahu supaya orang lain semua tahu. Jadi sembahyang sunat seperti ini yang tidak disunatkan di rumah. Yang lain semua disunatkan buat di rumah. Qabliyah, ba'diyah, solat sunat sebelum selepas, yang afdalnya buat di rumah. Melainkan kalau dah waktu tu singkat, contohnya subuh, rumah kita nak datang ke sini dalam 10 minit, nak turun flat lagi contohnya, kemudian nak naik motor sampai ke sini. Kemudian kadang-kadang kalau flat tu 5 tingkat, tak ada pula lift, kena naik turun tangga, semua diambil kira masa sampai Bilal dah iqamat, dia tak sempat. Jadi kalau situasi sebegini, rumahnya agak jauh sedikit daripada masjid, maka dia datanglah ke masjid ataupun surau, sembahyang sunat di situ. Sebab masa diberikan singkat, contoh 10 minit saja ataupun 5 minit saja. Jadi kita sembahyang sunat di masjid ataupun di surau. Solat sunat ba'diyah itu tak ada istilah. Solat sunat ba'diyah ni bila pun boleh. Contohnya solat sunat ba'diyah selepas zuhur, tuan-tuan balik rumah bila pun nak buat boleh, selagi tak masuk waktu asar boleh buat. Kalau dah masuk waktu asar masih boleh buat, tapi jadi qada, bukan jadi tunai lagi. Okey. Jadi solat sunat yang kita sebutkan tadi secara umum disunatkan di rumah, melainkan beberapa solat sunat yang menjadi syiar ataupun beberapa faktor, situasi yang menyebabkan kita kalau buat di rumah akan terlepas jemaah di masjid ataupun di surau, maka kita datanglah ke masjid di surau, buat di situ. Contohnya bila sembahyang ba'diyah ni, kalau jawapannya bila balik rumah memang tak sembahyang dah. Sebab apa? Sebab anak buka TV, layan cucu lah, apalah, semua dah lupa sembahyang sunat. Jadi pada ketika itu sembahyang sunat di masjid ataupun di surau itu lebih afdal berbanding balik rumah, kerana bila balik rumah dia akan lupa semua sekali. Macam kita, pengajian kita subuh ni lah, kita sampai 1 jam 45 minit, balik isteri tanya apa isi kandungan kuliah subuh tadi. Tak tahu, saya dengar kata baca Quran tu, itu saya dengar. Dia tak tahu apa benda yang kita sampaikan. Jadi macam itulah bila kita balik rumah, cadang niat ni bagus nak sembahyang sunat selepas zuhur, sampai hilang, habis, lupa habis. Tengok dah asar dah, datang surau pula sembahyang asar, tak lepas sembahyang zuhur macam tu, solat sunat zuhur. Adalah beberapa solat sunat yang tak disunatkan dibuat di rumah lah, di masjid. Contoh solat sunat duha, sunat dibuat di masjid. Kemudian solat apa lagi, solat sunat qabliyah Jumaat. Jumaat kena buat di masjid. Sebab apa tak boleh buat di rumah? Kerana hari Jumaat disunatkan datang awal. Bila mana sebelum malaikat akan jaga di pintu, dia akan catat nama siapa datang awal. Datang awal, paling awal dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Besarlah pahala dia. Sebab kita nak beli seekor lembu pun susah. Itu pun kita ambil satu bahagian je lembu, bukan seekor lembu kita buat korban, satu bahagian. Siapa yang lewat sikit dia dapatlah
seolah-olah mengorbankan seekor lembu. Kalau lambat sikit lagi seolah-olah menyembelih seekor, buat korban seekor kambing. Lambat lagi seolah-olah dapat pahala menyembelih seekor ayam buat korban. Korban ni makna kita buat sembelih lah ayam. Lambat lagi dapat telur ayam. Lambat lagi tak ada dah. Bila mimbar khatib naik di atas mimbar, pada ketika itu malaikat tutup buku, malaikat duduk sekali dengar apa yang nak disampaikan oleh khatib di atas mimbar. Sebab itu sebenarnya sunat hari Jumaat disunatkan datang awal lah. Walaupun nampak macam mudah, tapi sebenarnya agak sukar lah. Tuan-tuan, kalau tanyakan ustaz-ustaz yang beri tazkirah Jumaat, tazkirah Jumaat bukan lama tau, setengah jam je sebelum azan Jumaat. Kalau dia buat macam kuliah subuh 45 minit sebelum daripada azan Jumaat, mungkin ada 10 orang. Kalau sebelum azan Jumaat 45 minit sebelum azan Jumaat, setengah jam pun sebelum azan Jumaat pun mungkinlah kita kata dalam 20 orang, 25 orang ataupun lebih sikit. Sebab nak datang awal Jumaat ni susah, tambah-tambah dikelilingi dengan jualan-jualan di luar, macam-macam ada kemah, macam-macam ada naik motor jual, naik food truck pun ada. Jadi lagi susah, dia akan persinggahan tu banyak. Cadang niat dah bawa sejadah semua 12.5, tapi tengok ada cendol, dahaga panas pula, berhenti sekejap. Tiba-tiba ada kebab depan, nampak macam sedap, berhenti pula. Last sekali azan pertama baru sampai. Niat tu dah bagus lah, tapi disebabkan banyak halangan-halangan. Sebab itu Nabi dulu, bila mana Nabi berkhutbah, Nabi sedang berkhutbah, ada saudagar luar, dia buat jualan di luar. Mana bukan orang situlah, orang luar. Dia datang tempat tu, dia buat jualan di luar. Tak tahu jualan mega ke apa, dia buat kat luar. Yang dengar khutbah Nabi ni semua tinggal, semata-mata nak kejar benda-benda dekat luar tu yang ada jualan. Takut nanti lepas sembahyang habis, pergi dulu. Tinggal berapa orang? Itulah ulama berbeza menentukan syarat untuk sembahyang Jumaat. Sebab semua pergi luar, berapa orang yang ada dengar khutbah Nabi pada ketika itu. Mazhab Syafi'i kata pada ketika itu ada 40 orang aja. Jadi syarat Jumaat cukup 40 orang baru jadi Jumaat. Tak cukup 40 orang, tak jadi Jumaat. Dalam mazhab Maliki dia kata 12 orang. Sebab ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat, semua lari keluar untuk beli barang-barang jualan, yang tinggal 12 orang. Jadi pelbagai riwayat, disebab itulah mereka mengambil dalil daripada itulah berapa ramai yang mendengar khutbah Nabi pada ketika itu untuk sah syarat Jumaat. Sah syarat Jumaat ni mana 40 orang. Selalu 40 orang ni, kalau tuan-tuan pergi tempat orang asli ni, dia susah dapat 40 orang. Kadang-kadang 37, 38, sikit lagi nak cari lagi 3 orang, cukup 40 orang. Kadang-kadang kena panggil pula tempat orang asli yang Islam, datang sembahyang Jumaat, nak cukupkan 40 orang. Sebenarnya mereka orang asli senang je, mereka tak nak untuk buat ibadat saja-saja ni, bagi duit mereka datang. Sebab itu Jabatan Agama Islam banyak mereka ini akan bagi allowance kepada siapa? Kepada orang yang masuk Islam di kalangan orang asli. Allowance masuk Islam satu lagi allowance untuk mendengar kuliah, mendengar pengajian agama fardu ain, itu pun dapat. Kita kata ustaz je dapat, tak, orang yang dengar pun dapat. Kalaulah orang asli kita kata lepas kamu masuk Islam, kamu kena belajar ni, semayang semua ni, kita akan jemput ustaz mengajar, mungkin seminggu 2 atau 3 kali ajar semayang. Mereka akan tengok pihak masjid ambil nama ke tak. Bila ambil nama, makna mereka akan dapat habuan. Siapa yang hadir akan dapat berapa, akan dapat duit lah. Siapa yang tak hadir tak akan dapat duit. Waktu tu mereka hadir. Tapi kalau tak ada apa-apa, mereka tak nak hadir. Mereka macam tu, buat bila diketuk ada bayaran, datang. Kalau tak ada, tak nak buat. Itu panggil orang asli lah. Tapi bukan semualah, tapi kebanyakannya macam tu lah. Sebab pekerja-pekerja ayah mertua saya pun banyak juga diambil daripada orang asli. Sebab kita nak dapat pekerja payah ambil orang asli. Bila ambil orang asli macam tu lah, diketuk baru buat.
Kalau tak diketuk, tidur pun ada macam-macam lah. Kemudian yang keduanya, sebahagian ulama Syafi'i membolehkan mengambil upah bacaan Quran ini, iaitu baca beserta doa. Doa, kita baca Quran lepas tu doa. Doa selepas baca Quran, walaupun bukan di tanah perkuburan, iaitu orang yang membaca Quran dia niatkan pahala ni sampai kepada si mati, ataupun bukan si matilah, kepada orang lain, boleh. Sawa'un ayyan al-mustajir lil ajir zamanan aw makan liqra' wala, sama ada orang yang bagi duit tadi kepada si pembaca Quran tadi, dia tentu, sama ada dia tentukan masa ataupun ditentukan tempat ke ataupun tidak, tak apa, tidak jadi masalah. Tempat, masa bukan satu ukuran. Yang penting lepas bacaan ada doa. Kerana doa ini selepas bacaan adalah aqrab lil ijabah. Doa selepas baca Quran adalah antara yang waktu yang hampir untuk dimakbulkan doa, iaitu waktu yang mustajab lah. Wa huwa illah li sihhatil istijar, dan itulah sebenarnya sebab untuk sahnya sewaan pembacaan Quran bersama dengan doa selepas daripada bacaan Quran. Sebenarnya kalau kita teliti betul-betul, ini pun sebenarnya bukanlah sewaan yang betul-betul solid yang kita katakan sah. Sebab apa illah sah dia? Sebab ada doa lepas dia. Bila ada doa, itu waktu mustajab. Sebenarnya waktu mustajab adalah waktu yang Allah Ta'ala terima, tapi tak semesti diterima. Waktu itu antara aqrab lil istijabah, makna potensial untuk diterima tu tinggi, tapi bukanlah maksudnya diterima. Sebab akad sewaan dia kena pasti. Tuan-tuan nak sewa rumah saya, rumah tu mestilah ada, dan rumah tu mestilah boleh untuk diduduki. Jangan tuan-tuan bagi rumah, ini saya sewakan rumah tanpa dinding dan pintu. Macam mana saya nak tinggal? Pintu pun tak ada, dinding pun separuh aja. Jadi maknanya kena ada lengkap rumah, ada bilik airnya, ada pintu, dindingnya, ada atapnya. Kalau rumah semua dah lengkap, atap tak ada, macam mana saya nak tinggal? Saya nak sewa. Sebab tak lengkap. Kena pastikan dia menjadi sebuah rumah. Jadi di sini macam mana kita katakan doa itu adalah sebagai satu sebab untuk sah sewaan. Kalau kita nak sangkal lah, sebab dia bagi saya masih belum kuat. Perkara yang ketiga adalah al-qira'ah bi hadratil mustajir atau nahwi waladihi. Dia kata baca Quran di depan orang yang bayar kita duit. Kita baca Quran depan dia. Bila baca Quran depan dia, dia lebih tenang. Tenang, sedap. Tambah-tambah suara kita sedap, dia lagi tenang dia rasa. Itu dia kata boleh baca Quran seperti itu. Sebab kita baca Quran untuk dia rasa tenang. Ini sebahagian ulama Syafi'i. Pendapat yang masyhur yang kita bagi tu tadilah, mereka tak benarkan sama sekali. Perkara yang keempat, al-qira'ah bi zikril mustajir. Baca Quran juga tapi sebut nama dia lah, sebut nama dalam hati. Dalam hati, ataupun sebut nama lah, kita sebut nama dia, kita baca Quran pada hari ini untuk nama sekian, supaya Allah Ta'ala pemudahkan urusan dia. Macam malam Jumaat, sebahagian masjid surau kan kita baca Yasin, dia dah tulis nama hajat-hajat, dah bagi dah kepada imam, ni RM100 untuk imam. Hajat untuk tahlil macam ni lah, ada hajat, kemudian ada tahlil. Dia bagi nama-nama arwah semua. Nama arwah semua dia bagi. Hajat dia pun dia bagi, ada 2-3 hajat. Tapi masalah sampai kepada imam baca nama arwah 1-2 je, padahal dia bagi 10, 1-2 dia baca. Kemudian yang hajat tu banyak, dia baca 1-2 sebab banyak sangat. Jadi dia kena baca semua supaya makmum semua tahu, boleh niatkan sekali. Tapi tuan-tuan, saya biasa jadi tau. Lepas tu saya jadi imam dululah, di UTM masjid, dekat jalan mana? Semarak. Setahun sekali UTM akan buat apa? Alumni ni maksudnya pelajar-pelajar dulu tu, tahun 80-an, tahun sebelum ni. Mereka akan berkumpul, yang mana yang masih hidup mereka akan kumpul.
Dan tuan-tuan bayanglah mereka belajar tahun 70-an 80-an. Jadi bayangkan berapa banyak nama-nama arwah yang mati tu. Mula-mula kita katakanlah dia bagi 3 line 4 line nama. 3 line 4 line nama tu banyak tu. Dan tulisan kecil-kecil, kena baca semua. Jadi nak ambil masa berapa minit baca. Jadi boleh tak saya kata, dia kata ustaz kena baca semua sekali tau. Semua sekali, setiap page tu. Saya pun bacalah. Susah-susah saya bagi mikrofon ke dia, nak baca daripada awal sampai habis baca. Sebab apa? Kita niat macam ni pun boleh. Kertas yang ada pada saya ni, kita niatkan nama-nama bacaan kita sampai kepada nama-nama yang ada dalam ni. Dia bagi kita 4 line 5 line, kita nak baca semua. Banyak. Berapa puluh tu? Dekat-dekat 100, 80 ke 100, satu lebih ke. Jadi kita suruh dia yang baca. Itu lebih mudah. Okey, kita tengok kepada dalil. Dalil ulama yang membenarkan bacaan Quran ni, apa dia? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalil umum, harus bantu-membantu kepada kebaikan. Jelah orang suruh kita baca Quran kepada arwah mak dia, kita bacalah sebab bantu dia, bantu kepada kebaikan. Jadi al-mu'jir, orang yang minta, orang yang bagi duit kepada kita itu supaya kita baca Quran, a'ana akhahu, dia bantu sahabat dia dengan cara bagi duit di atas bacaan. Orang yang mana baca Quran, dia pula bantu untuk sedekahkan pahala. Jadi itu dipanggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam perkara kebaikan. Orang yang baca Quran, dia bantu orang yang nak bayar duit kepada dia supaya pahala ni sampai kepada arwah mak dia ke ayah dia ke. Kemudian orang yang bagi duit tadi, dia pun bantu juga, bantu supaya orang tadi adalah job dia, bagi dia duit untuk bacaan Quran. Jadi itu mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita lihat yang kedua dari sudut hadis. Dalam Sahih Bukhari an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, anna nafaran min ashabin nabi marru bima'in fihim ladir aw salim fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma' faqala hal fiikum min raqin inna fil ma' rajulan ladiran aw saliman fantalaqa rajulun minhum faqara'a bi fatihatil kitab ala sya' fabara'a. Dalam Sahih al-Imam al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, satu rombongan di kalangan sahabat Nabi, mereka lalu satu tempat, dan di tempat tersebut ada orang kena sengat, ada orang kena patuk, ada kata kena patuk ular, ada kata kena sengat dengan kala jengking. Cuma dibagi tahu ni ladir ni disengat ataupun dipatuk dengan haiwan yang berbisa. Dia tak sebutkan hadis ni apa, kala jengking ataupun ular. Sebab tu ada ulama kata ular, ada ulama kata kala jengking. Fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma', seorang lelaki di kalangan penduduk kampung tersebut bentangkan kepada jemaah rombongan yang baru sampai tadi. Dia kata apa? Hal fikum miraqin, ada tak di kalangan kamu orang yang orang yang pandai perubatan rawatan Islam ni? Perubatan Islam ada tak pandai? Ada orang yang pandai tak di kalangan rombongan ni? Inna fil ma' rajulan ladiran, di kampung ini ada seorang lelaki dia kena sengat. Dalam satu ulama kata apa? Ketua kampung tu kena sengat. Fantalaqa rajulun minhum, maka seorang lelaki di kalangan mereka pun pergi. Siapa lelaki mana? Lelaki di kalangan rombongan tadi. Mungkin rombongan ada 10 orang. Seorang dia kata ada jemaah kampung tanya ada tak di kalangan 10 orang yang pandai jampi. Salah seorangnya bangun. Dia kata boleh. Dia pergilah. Faqara'a bi fatihatil kitab. Ingat ke dia baca ayat-ayat apa? Dia baca Fatihah je. Ala sya' fabara'a, sembuh orang tadi. Faja'a bisya'i ila ashabi, maka penduduk kampung tadi bawa datang seekor kambing untuk sahabat-sahabat Nabi. Fakarihu zalik, mereka tidak suka. Sebab apa? Kita baca Quran, baca Fatihah untuk membuat rawatan Islam, tiba-tiba dia nak bagi hadiah seekor kambing. Seekor kambing sekarang harga 1000 lah, harga RM1000, dia bagi RM1000. Padahal kita baca Fatihah je. Wa qalu akhadta ala kitabillah, mereka kata kamu telah mengambil upah di atas kitab Allah. Kamu ambil upah di atas bacaan kitab Allah.
Jadi dia berubat, dia baca Al-Fatihah, penduduk kampung tadi bagi dia seekor kambing. Jadi lelaki tadi pun balik kepada rombongan jemaah dia bawa seekor kambing. Jemaah dia tidak suka. Takkan kamu baca ayat Quran, kemudian kamu jual ayat Quran ni dengan kamu mengambil seekor kambing. Hatta qadimu al-Madinah. Mereka tak suka sehinggalah mereka nak tahu solution jawapan dia. Mereka jumpa sampai ke Madinah, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhadha ala kitabillahi ajran, boleh tak kita nak ambil upah di atas kitab Allah? Maka Nabi SAW menyatakan, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang berhak, yang paling berhak untuk kamu ambil upah adalah kitab Allah. Cadangnya mereka ingatkan Nabi nak larang. Last kali Nabi bagi jawapan, paling berhak untuk kamu dapat upah adalah kitab Allah. Terus terdiam mereka. Jadi hadis ini dari segi wajhud dalalah, iaitu dari segi wajah mengambil dalilnya, hadis ini nas ataupun teks yang jelas menyatakan harus. Fayambaghi an yu'awwala alaih, dan sepatutnya dipegang dengan hadis ini, yang hadis daripada Sahih Bukhari, hadis yang sahih, iaitu boleh diambil upah di atas bacaan Quran. Ada ulama jawab, dia kata innal hadis khas birruqyah. Sebenarnya hadis ini spesifik untuk rawatan Islam, bukan untuk mengajar Quran, bukan untuk jemputan event baca Quran. Ini adalah khusus untuk rawatan Islam, mengambil upah. Dijawab balik, la dalila 'ala al-khususiyah wa in kana siyaq fi ruqyah. Tidak ada spesifik untuk rawatan Islam. Memang jalan cerita hadis tadi, konteks cerita hadis tadi adalah mengenai dengan orang yang kena patuk atau kena sengat dengan binatang berbisa. Kemudian dia baca Fatihah, dia ambil upah. Jalan ceritanya begitu. Tapi tidak pula ada menunjukkan dalam hadis tadi dispesifikkan khusus hanya untuk rawatan Islam. Tak ada. Wa dalalatul hadis tufidul umum. Bila sebut tentang hadis ni adalah umum, bukan setakat untuk rawatan Islam. Dia adalah umum. Syekh Muhammad bin Ismail salah seorang ulama di negara Yaman pada zaman dia lah, pada tahun 1110 Hijrah. Kemudian dia berpindah ke Sana'a untuk belajar dengan ulama-ulama di Sana'a pula. Sana'a ni ibu negara Yaman. Kemudian dia pindah pula ke Mekah. Dia belajar hadis daripada ulama-ulama Mekah pula. Itu Muhammad bin Ismail bin Salah. Dia banyaklah karangan-karangan kitab dia. Jadi dia menyebut dalil daripada hadis ini, dia datang dengan lafaz yang umum. Apa maksud lafaz yang umum? Iaitu ma. Inna ahaqqa ma akhadhtum. Ma ini adalah satu kalimah yang umum. Tuan-tuan, bila sebut dalam pengajian usul fiqh, dia ada bentuk khas dan juga umum. Amat penting. Bila umum ini, dia akan memberi implikasi hukum. Bila mana khas juga memberi implikasi hukum. Dan ada ayat, ada bentuk-bentuk ayat yang memberi faedah umum, ada memberi faedah khusus. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, inna ahaqqa ma akhadhtum, ma paling sesuatu yang paling berhak, sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah. Sesuatu itu umum. Apa benda maksud sesuatu? Itu umum. Maknanya syai', sesuatu. Fahiya fi quwwah ahaqqu syai'in akhadhtum alaihi ajran kitabillah. Bila sebut umum, bermaksud paling berhak, sesuatu yang paling berhak untuk kami ambil upah adalah kitab Allah. Jadi dia mengumumkan setiap jenis untuk diambil sewaan daripada kitab Allah. Tak kiralah, bila sebut Nabi kata sesuatu yang paling berhak untuk kamu ambil upah adalah kitab Allah. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu daripada kitab Allah, apa benda? Sama ada mengajar Quran, sama ada rawatan Islam daripada kitab Allah, baca Quran, sama ada tulis Quran, sama ada baca Quran. Apa-apa yang umum mengenai kitab Allah boleh ambil upah. Itu daripada nukilan Syekh Muhammad bin Ismail. Dan datang dalam sebab khas adalah ruqyah, iaitu rawatan Islam.
Tapi hadis ni umum, lafaz tu umum, cuma konteks jalan cerita adalah memang khusus. Dan kita tak boleh berpada dengan jalan cerita macam tu, sempitlah, hukum jadi sempit. Sebab itu dalam usul fiqh ada satu kaedah yang umum menyatakan al-ibratu li'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam pengajian usul fiqh pun ada, dalam pengajian ulum Quran pun ada. Kaedah ni kaedah yang penting. Diambil kira ibrah, diambil kira sesuatu hukum itu adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan disebabkan la bi khususis sabab, bukan sebab yang khusus. Wa yu'akkidu baqa'i hadzal 'am 'ala 'umumih ma akhrajahu al-a'immatul hadis min qissatil wahibah nafsaha. Dan kita boleh lihat juga ada beberapa kisah yang lain sebenarnya. Ada beberapa kisah yang lain yang kita akan sebutkan insya-Allah. Jadi di sini kita lihat dia menyatakan sebagai bukti harus mengambil upah di atas bacaan Quran. Dan pandangan kedua dia menyatakan inna ahaqqa ma akhadhtum ajran. Ajran tu makna apa? Paling berhak untuk kamu mengambil ajran. Ajran tu apa? Ajran tu upah. Upah apa? Ada ulama menyatakan ajran tu sawaban, bukan malan. Ajran itu adalah upah pahala, bukan upah harta. Nampak satu kalimah ulama berbeza-beza pendapat. Sampai ada yang menentukan benda ni haram, tak boleh ada kata benda ni harus, disebabkan satu kalimah. Ajran itu makna apa? Makna ganjaran tu apa? Ganjaran dunia, harta, ataupun ganjaran pahala akhirat. Ada satu kisah yang lain menutup tirai kita punya pengajian pada pagi ini insya-Allah, iaitu dijawab, ditolak dengan jawapan ini, law kana al-maqsud bihi sawab lama tashkala dhalika ala sahabah haitsu inna sa'il yas'al 'anil ajri alladhi ukhidha 'ala ruqyah wa huwa syiyah wa hiya mal. Dijawab, kalaulah kita kata berdasarkan hadis tadi inna ahaqqa ma akhadhtum ajran, ajran itu adalah pahala, paling berhak adalah pahala. Kalau pahala tak ada kena-mengena dengan hadis tadi, sebab orang yang tanya kepada Nabi dia bawa kambing. Kambing itu makna ganjaran duit, harta dunia. Kalau pahala, Nabi tak ada kena-mengena dengan Nabi jawab itu sebab rentetan daripada soalan tadi. Jadi bila jawab berdasarkan soalan, maknanya orang yang bawa tadi adalah bertanyakan kambing ni boleh ambil tak upah, bukan Nabi bagi jawapan itu yang paling berhak, bukan cerita tentang pahala. Kita lihat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna nasan min ashabin nabi atau ala hayyin min ahya'il arab falam yaqruhum. Satu rombongan di kalangan sahabat Nabi, mereka datang satu kampung di kawasan tanah Arab. Mereka tak nak beri hak tetamu kepada rombongan tadi. Fa bainama hum kadzalik, tiba-tiba disengat ketua kampung mereka. Faqalu hal ma'akum min dawa aw raq, ada tak di kalangan rombongan ini orang yang pandai berubat? Faqalu innakum lam taqruna, mereka kata apa? Innakum lam taqruna, mereka kata kamu dah lam taqruna, tak nak beri kepada kami hak tetamu. Wala naf'al, kami tak nak berubat apa-apa walaupun kami tahu. Hatta taj'alu lana ju'lan, sehingga kamu jadikan upah, kena berikan upah kepada kami baru kami buat. Faj'alu lahum qati'an minasya', jadi mereka jadikan untuk mereka satu gorombolan kambing sebagai upah. Yang penting ketua kami dapat sembuh. Faja'ala yaqra' bi ummil Quran, maka mereka membacalah Al-Quran. Ini riwayat Imam Bukhari juga dalam kitab tib, kitab bab tib, bab perubatan dalam Sahih Bukhari. Jadi mereka membacalah Al-Fatihah, wa yajma' buzaqahu wa yatsfil, maka mereka pun buat isyarat ludah, keluarlah air liur sikit, kemudian mereka sapu tempat yang sengat tadi, sembuh. Maka mereka pun dah janji nak bagi satu gerombolan kambing, mereka pun bagi. Maka jemaah tadi kata apa? La na'khuzuhu, kami tak akan ambil gerombolan kambing ni hatta nas'alan Nabi, sehingga kami tanya kepada Nabi dulu. Mereka tanya kepada Nabi, fadhahika, maka Nabi senyum.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Al-Fatihah itu adalah penawar, jampi. Khuzuha wadribu li bisahmin. Kamu ambillah gerombolan kambing tersebut, dan Nabi kata jangan lupa simpan untuk aku satu bahagian. Mana hukumnya harus. Bila mana orang tanya kepada Nabi, Nabi senyum, itu maknanya iqrar Nabi. Dalam hadis kita belajar apa? Dalam hadis setiap perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, itu semua adalah hadis. Bila Nabi senyum, itu makna pengakuan, Nabi setuju. Kemudian Nabi iringi lagi dengan perkataan dia. Nabi kata tinggalkan wadribu li bisahmin, tinggalkan untuk aku satu bahagian. Kambing, satu bahagian kambing, mana hukumnya harus. Apa wajah istidlal yang kita boleh ambil? Seorang pembaca Quran apabila diniatkan dengan bacaan Quran tadi memberi manfaat kepada orang yang kena sengat tadi, supaya sembuhlah sengatan tadi daripada orang tadi. Wa aqarrahu an-nabi ala zalik, maka Nabi mengakui perkara tersebut. Apabila pembacaan Quran memberi manfaat kepada orang yang hidup dengan niat si pembaca Quran, tambah-tambah manfaat kepada orang mati lebih-lebih lagi boleh. Wali annal mayyit yaqa'u anhu minal ibadah bighairi iznihi ma la yaqa'u anil hayy. Tuan-tuan, kita nak buat ibadat untuk orang hidup kena minta izin dulu sebab dia hidup. Untuk orang yang hidup kena minta izin dulu. Kalau untuk orang yang hidup pun sampai, orang yang mati lagi sampai. Sebab orang yang mati kita tak boleh minta izin dengan dia, dan dia memang perlukan pun bacaan Quran kita. Nampak tak? Itulah antara wajah istidlal ataupun perkara yang kita boleh mengambil daripada hadis ini. Walaupun di sana ada ulama jawab balik. Dia kata apa? Sebenarnya kaum yang mereka bagi itu adalah kaum kafir, penduduk kampung yang kafir. Fajaza akhdhu amwali, maka boleh untuk ambil harta mereka. Ada ulama jawab begitu. Sebab mereka ni kafir. Bila minta hak tetamu mereka tak nak bagi, sebab hak tetamu ni wajib. Sebab hak tetamu ni maksud apa? Hak tetamu ni bila ada orang datang tempat kita, sebab itu bila ada jemaah, satu jemaah apa, tabligh datang tempat kita, kita tak boleh halang dia. Kita kata silakan datang, kamu nak buat program kamu buat, paling baik kita bagilah ruang untuk dia. Kalau kita kata letakkan syarat yang ketat, okey, tak apa, kita sediakan ruang juga. Tapi kita kata okey, ruang untuk kami bagi peluang untuk kami bagi ruang untuk kamu untuk dakwah semua, tak apa, tak masalah. Kamu nak gunakan masjid, gunalah. Tapi untuk tidur kita bagi bahagian khusus, bahagian belakang, jangan tidur kawasan dalam. Kemudian beg-beg kena nyorok dalam bilik. Kita letakkan beberapa syarat. Tapi jangan kita halang terus. Sebahagian surau masjid dihalang terus. Tempat kami tak dibenarkan jemaah tabligh masuk. Itu yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab bila menghalang tetamu datang, akan jadi seperti ini. Pengerusi dia sakit kaki, pengerusi dia demam panas, pengerusi dia jadi macam ni. Sebab apa? Tak berikan hak tetamu yang sepenuhnya. Kadang-kadang jemaah datang, jemaah tabligh datang, dia tak nak bagi kawasan masjid, program semua buat kat luar. Kalau tidur kat luar okey lah. Program dia, contoh masjid tak ada kuliah subuh, buatlah dekat tengah ke apa ke, tak apalah, dalam tak, bagi kat belakang sekali, dekat luar daripada kawasan semayang. Jadi padahal dia nak buat program untuk ceritalah tentang apa-apa tentang iman amal ke apa, jadi suruh buat kat belakang. Apa salahnya buat dalam? Kemudian nak buat boleh, aircon jangan buka kipas je. Dia nak buat program, buka lah aircon, takkan nak buka kipas, berkuap dalam ni. Tuan-tuan semayang membuka aircon, jadi dia bukan nak buat dosa dalam ni. Jadi sebab itu bila mana terlampau berkira-kira, maka Allah Ta'ala akan uji pengerusi tadi. Okey, seperti mana penduduk kampung ni. Okey, kemudian ada ulama jawab balik. Dia kata haqqud dhaif wajib. Hak tetamu ni wajib. Hak tetamu bila orang datang, orang perlukan kita, maka kita perlukan bagi. Contoh ada orang datang tempat kita, dia kata saya perlukan air lah, memang dahaga sangat, kita bagilah air. Dia kata saya tak ada duit ni untuk beli makanan. Okey, kita beli makanan bungkus tepi itu, nasi lemak satu, nah ambil makan. Hukumnya boleh sampai ke tahap wajib bila orang tu lapar sangat. Boleh bawa kepada kematian, itu hukumnya wajib. Kemudian ruqyah ataupun jampi rawatan Islam ini laisat biqurbah mahdhah. Dia bukan semata-mata ibadat macam semayang. Tidak, bahkan dia adalah berbentuk rawatan. Ruqyah, walaupun baca Quran, baca Fatihah aja pun, baca Fatihah pun rawatan juga.
bila sebut rawatan, dia bukan ibadat macam sembahyang. Sembahyang tak boleh ambil upah. Dia bila berbentuk rawatan, baca bismillah pun tak apa. Tuan-tuan bagi saya air, ustaz boleh tak bacakan doa nak saya nak ambil SPM, baca ayat kursi, baca 3 pul, baca al-Fatihah, letakkan RM50. Ambil lah, dia bagi RM50, kita bagi air. Air ni harga RM1 je, ataupun kurang dari RM1. Sebab apa? Bukan kita ambil atas bacaan Quran, di atas rawatan atas air ni. Itulah, walaupun sebahagian ulama tidak setuju tu, sebab dia kata rawatan atas air belum tentu baik. Sebab tu orang jual air macam-macam tu. Air ni dibaca 30 juzuk, harga RM30 sebab 30 juzuk. Jadi memang ada ulama tidak setuju lah. Tapi dari segi umumnya, setiap rawatan yang kita buat boleh untuk ambil duit. Sebab itu bukan ibadat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tapi perlukan kepada kita panggil duit lah. Macam tuan-tuan pergi klinik lah, rawatan juga, bukan free. Sama juga. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Dah lambat lah. Okey, kita tutup macam dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.